Okey, sekarang kita akan tengok macam mana nilai A akan menentukan bentuk sebuah graf. Okey, nota penting ialah semakin kecil nilai A, semakin lebar graf itu. Okey, kita boleh ambil satu contoh. Contohnya kita ada graf GX dan nilainya adalah 2X kuasa 2. Okey, contohlah graf dia begini. Dan lepas tu ada lagi satu fungsi fx sama dengan 3x kuasa 2. Okey. So, yang ini kita boleh anggap sebagai nilai A yang pertama. Yang ini nilai A yang kedua. Untuk A yang pertama, nilai A-nya lebih kecil daripada nilai A yang kedua itu. Jadi, antara GX dan FX, graf manakah yang lebih lebar? Sudah tentu graf yang mempunyai nilai A yang lebih kecil. So, macam mana kita mau lakar graf fx ni? Kita lakar dia semakin kurang lebarnya. Beginilah. Okey, so bagaimana pula sekiranya kita ada dua graf ini? Contohnya gx bersamaan dengan 5x kuasa 2 dan fx pula sekarang jadi 2x kuasa 2. Antara gx dan fx, graf manakah yang lebih lebar? Sudah tentu nilai A yang kecil, yaitu 2. Graf fx inilah yang akan menjadi semakin lebar. Jadi kita boleh lakar begini. Ini graf untuk fx. Okey, jadi guna warna merah untuk graf gx lah. Ini untuk gx pula. Jadi kita kena ingat, semakin kecil nilai A, semakin lebar graf itu, okey? Okey, macam mana pula kalau grafnya mempunyai nilai A yang negatif? Dua-dua nilai A-nya mempunyai nilai negatif. Contohnya, gx negatif 2x kuasa 2. Dan nilai fx pula ialah negatif 5x kuasa 2. Sekarang grafnya bukan graf minimum lagi, tapi graf maksimum. Jadi bentuk dia sudah tentulah berubah. Tadi graf senyum kan? Sekarang kita mau lukis graf muram, okey? So, mari kita lukis gx dulu. Agak-agaknya beginilah. Ini gx. So, antara negatif 2 dan negatif 5, siapakah yang lebih kecil? Sudah tentulah negatif 5 kan? Jadi kita kena ingat, semakin kecil nilai A, semakin lebar. Okey, jadi kita boleh lakar fx begini pula. Okey, sekarang kita akan tengok kesan nilai B pula dalam graf fungsi kuadratik. Okey, nilai B dia menentukan kedudukan paksi simetri. Secara generalisasi, secara umum dia, ini fungsi kuadratiknya. Dan kita akan tengok graf untuk minimum dulu, yang mana nilai A-nya lebih dari sifar. Itu graf minimum, maksudnya graf yang senyum lah. Okey. Jadi, kita kena tahu tentang 3 hal. Apabila B lebih dari sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. So, kita tulis kiri sajalah. Kiri paksi Y. Dan sekiranya B dia kurang dari sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, kata kuncinya kanan. Tapi bagaimana pula jika nilai B sama dengan kosong atau sifar? Maka paksi simetri dia ialah paksi Y itu sendiri. Okey, mari kita tengok kes yang pertama dulu, iaitu yang mana B lebih besar daripada sifar. Okey, graf dia akan jadi begini. Okey, paksi simetri berada di kiri, maksudnya di sebelah sini, dan graf itu akan menjadi sesuatu seperti beginilah. Okey. Untuk nombor 2 pula,
kita tengok nombor 2. Nilai B kurang dari 0, maksudnya paksi simetri ada di sebelah kanan paksi Y. Okey, begitu. Yang terakhir sekali ialah nilai B sama dengan 0. Okey. Itu maksudnya paksi simetri dia sendiri berada di paksi Y. Maksudnya dia berada di sini. Ini paksi simetri dia. Okey, sekarang mari kita tengok pula untuk graf maksimum, graf muram itu. Yang mana nilai A dia ialah kurang dari 0. Okey, so untuk graf ini, apabila nilai B lebih besar dari 0, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Kali ini dia terbalik dengan yang tadi kita belajar. B kurang dari 0, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Dan bila B sama dengan 0, maka ini sama jugalah. Tetap paksi Y. Okey, ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Mari kita lukis. Untuk nombor 1, ini ada paksi Y, ini ada paksi X. Dia di sebelah kanan. Jadi, dia begini. Okey, untuk nombor 2, dia berada di sebelah kiri. Jadi grafnya ada lebih kurang macam itu. Okey, dan nombor yang 3 pula. Di sini ada paksi Y, di sini ada paksi X. Okey. Jadi paksi simetri dia berada di paksi Y lah dan membelah di situ. Okey, sekarang mari kita cuba jawab soalan pula. Raja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Okey, jadi apakah nilai-nilai P yang mungkin ada atau julatnya? Jadi mula-mula kita perhatikan dulu nilai A dia. Okey, ini kita anggap sebagai nilai A yang pertama. Ini ialah nilai A yang kedua. Negatif 4. Ini kita tidak tahu. Negatif P. Bukaan mana satukah yang lebih besar? Adakah GX atau FX? Sudah tentu FX mempunyai bukaan yang lebih lebar. Jadi macam yang kita belajar tadi, semakin kecil nilai A, semakin besar bukaannya. Okey, jadi ini bermaksud bahawa nilai P itu kurang daripada 4. Okey, jadi kena perhatikan ya, ini graf maksimum. Okey ya, so untuk graf maksimum, nilai A-nya macam mana? Nilai A dia mesti kurang dari 0. Ini untuk graf maksimum. So, maksudnya jika kita ambil nilai A secara literal, negatif P lebih kurang daripada 0. Dan apakah julat P? Dan tanda negatif ni, jika kita pindahkan ke sebelah, caranya ialah kita mendarabkan negatif 1 pada kedua-dua belah sini. Okay, negatif 1 darab negatif P, dia akan menjadi positif P. 0 darab negatif 1, dia akan tetap menjadi 0. Tapi apa yang berubah di sini ialah tanda anak panahnya. P akan menjadi lebih besar daripada 0. Jadi, julatnya akan menjadi P lebih kecil dari 4, tapi lebih besar daripada 0. Okey, kita tengok latihan seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Titik E 3, 14 ialah titik maksimum graf fungsi kuadratik ini. Soalan A dulu kita jawab.
Diberi K ialah integer dengan keadaan negatif 2, lebih kurang daripada K, dan K lebih kurang daripada 2. Nyatakan nilai K. Pertama, kita kena kenal pasti ini graf jenis apa. Okey, ini ialah graf maksimum. Okey, untuk graf maksimum, nilai A-nya mesti lebih kurang daripada sifar. Okey, jika kita tengok nilai-nilai K, kemungkinannya kita lukis satu garis nombor. Di sini ada negatif 2, negatif 1, sifar, 1, 2. Dan kita tahu K itu ialah nilai A dia. Untuk graf maksimum, nilai A mesti kurang dari sifar. So, nombor-nombor yang di atas ini, di atasnya tidak boleh. Dan jika kita lihat, tanda anak panah sini ialah bermaksud K lebih besar. Ini bermaksud K lebih besar daripada negatif 2. So, K tidak boleh menjadi negatif 2. Jadi, apakah nilai K yang tinggal? K ialah negatif 1. Okey, sekarang soalan B pula. Dengan menggunakan nilai K daripada A, hitung nilai H. Okey, tadi K kita dapat negatif 1. Sekarang mau cari nilai H. Okey, fungsinya. Okey, ini nilai X, ini nilai Y. Masukkan saja untuk X3. Maksudnya semua X akan menjadi 3. Kita mau cari H. Okey, bahagian ni pula ialah bahagian untuk nilai Y, iaitu 14. Okey, negatif 1 darab 3 kuasa 2, dia akan menjadi negatif 9, tambah 18, tambah H. Negatif 9 tambah 18 akan jadi 9, tambah H. Dan H ialah 14 tolak 9. Dan akhirnya kita akan mendapat H sama dengan 5. Begitu sahaja. Okey, sekarang kita tengok soalan C pula. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan anda dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, bila dia cakap dipantulkan di paksi X, maksudnya di sini ialah titik di mana dia memantulkan graf itu. So, jika kita pantulkan, dia akan jadi begini kan? Okey, sorry. Mungkin begini. Okey, dia jadi begini. Untuk graf yang tadi, ini akan menjadi fx. Dan K tadi kita dapat nilai negatif 1 kan? So, sebenarnya dia adalah negatif X kuasa 2 tambah 6X. Dan nilai H tadi adalah 5 kan? Jadi tambah 5. So, apabila dia dipantulkan, dia akan terbalik. Dia akan menjadi graf minimum. So, nilai X telah menjadi positif. 6X tu dia akan menjadi negatif. Dan 5 itu pun akan menjadi negatif. So, maksudnya di sini ialah negatif 5. Dan graf dia akan menjadi terbalik begini. So, inilah persamaan fungsi kuadratik tu apabila dipantulkan. Thanks for watching. See you in the next video.